Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kajian saya ke atas kajian Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Kini telah pun masuk dalam kajian beliau yang ke-7. Sebelum itu, saya berbasikal sambil tu telah bawa tripod, telah bawa alat-alat semua, bawa juga wireless microphone. Sekali tengok isyaratnya bateri lemah. Kalau cakap separuh jalan mati pula nanti. Jadi saya bercakap terus, moga-moga boleh dengar ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang masuk ke dalam video yang ke-7. Video ke-6 beliau saya tidak ulas sebab beliau seperti mengulang kaji poin-poin yang telah diberikan dalam 5 video sebelum itu. Jadi kita terus masuk ke video ke-7 di mana beliau mengemukakan dalil-dalil yang membolehkan sambutan Maulid Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalil-dalil itu bukan sahaja dikemukakan oleh Ustaz Mohsin, tetapi juga oleh ustaz-ustaz lain dalam rangka mereka mahu membolehkan sesuatu amalan bid'ah yang ditetapkan pada hari-hari tertentu. Sebagai contoh, kita nak buat amalan tahlil pada malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40 dan ulang tahun. Siapa yang bagi dalil untuk set hari-hari tertentu ni? Mereka menggunakan hadis-hadis tersebut. Demikian juga kalau ada amalan-amalan lain pada hari-hari tertentu, kita tanya apa dalil kamu mengkhususkan hari ini? Mereka mengemukakan dalil-dalil itu ya. Jadi apakah dalil-dalil tersebut? Ada 3. Pertama sekali, hadis sahih daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazim menziarahi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Setiap minggu hari Sabtu baginda akan ke Masjid Quba. Itu dalil pertama. Dan baginda ke sana solat 2 rakaat ya. Dalil kedua, tadi hadis sahih, dalil kedua pun hadis sahih daripada Abdullah ibnu Abbas bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, beliau lihat orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura. Maka baginda bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Orang Yahudi itu berkata, "Kami berpuasa kerana bersyukur, kerana bergembira, kerana pada hari inilah Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel daripada Fir'aun. Maka kami menyambutnya sebagai satu bentuk kesyukuran, sebagai satu bentuk kegembiraan." Mendengar yang sedemikian, Rasulullah SAW menjawab, "Jika demikian, kamilah yang lebih berhak, kamilah yang lebih utama untuk meraihkan kesyukuran, kegembiraan tersebut." Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan juga menganjurkan para sahabat juga untuk berpuasa pada hari Ashura. Itu dalil kedua, sahih juga tu. Dalil ketiga pula apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Isnin. Baginda berjawab, "Pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itulah aku diutus." Atau dalam lafaz lain, pada hari itulah wahyu pertama diturunkan kepadaku ya. Hadis sahih Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan 3 hadis ini, tiga-tiganya sahih, mereka berkata kita boleh menetapkan hari-hari tertentu untuk ibadah-ibadah tertentu sebagaimana Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hari-hari tertentu. Baginda menetapkan setiap hari Sabtu untuk pergi ke Masjid Quba untuk solat sunat 2 rakaat di sana. Baginda telah menetapkan pada hari Ashura untuk berpuasa sunat. Dan kemudiannya di akhir hayat baginda menganjurkan untuk berpuasa pada 9 dan 10 ya. Baginda juga telah menetapkan setiap hari Isnin untuk berpuasa sunat. Jadi sebagaimana baginda boleh menetapkan hari sekian untuk sekian amal ibadah, maka kita pun bolehlah nak tetapkan hari sekian untuk sesuatu ibadah yang kita nak buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu dalilnya, itu cara penghujahannya. Macam mana kita nak jawab? Yang ini satu penghujahan yang amat rapuh, amat lemah, yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun bila fikir sendiri, ya, banyak pula serangga di taman ya. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan fikir pun boleh jawab juga. Senang saja, tuan-tuan dan puan-puan, yang menetapkan hari itu, hari Sabtu untuk pergi ke Masjid Quba, puasa pada hari Ashura, puasa sunat pada hari Isnin, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah seorang Rasul Allah. Baginda menerima wahyu tentang apa perkara ibadah yang baginda lakukan.
Berbeza dengan kita, kita tidak menerima wahyu. Kita bukan seorang rasul, bukan seorang nabi. So macam mana pula boleh dikatakan sebagaimana Nabi menetapkan hari sekian-sekian untuk ke Masjid Quba, untuk ke puasa Ashura, untuk puasa hari Isnin, kita pun boleh tetapkan hari sekian-sekian untuk ibadah-ibadah kami, untuk bida'ah-bida'ah kami. Ini satu kaedah penghujahan yang amat aneh, amat lemah. Sebab sekali lagi saya ulangi, yang menetapkan sedemikian itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda seorang rasul Allah yang menerima wahyu daripada Allah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, dengan syariat Islam. Kita ni tak terima wahyu, kita ni bukan rasul, bukan nabi. Jadi macam mana kita boleh ambil 3 dalil itu untuk kita kembangkan kepada bid'ah-bid'ah, untuk kita menghalalkan, untuk kita menjustifikasikan ibadah-ibadah yang hendak kita lakukan sekarang ini. Serangga pun suka nak dengar sama ya. Okay. Jadi kaedah penghujahan tersebut dalil sahih, tetapi kaedah penghujahan yang ditolak. Kerana itu kita dapati para sahabat, para salafus soleh dan para imam mazhab yang 4, mereka tidak menggunakan hadis-hadis tersebut. Hadis itu sahih, tapi mereka tidak menggunakan hadis-hadis tersebut untuk menganjurkan majlis maulid Nabi ataupun apa-apa majlis lain yang bersasarkan pada hari-hari yang tertentu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ya, kalau kita kaji, Rasulullah SAW sangat banyak menetapkan masa tertentu, hari tertentu, kumpulan hari tertentu, bulan tertentu untuk kita. Dan itu semua baginda lakukan sebagai seorang pesuruh Allah, sebagai seorang Rasul Allah, berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Sebagai contoh, dalam sehari baginda menetapkan waktu solat subuh, waktu solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dalam sehari baginda juga menetapkan solat-solat sunat untuk kita, solat sunat isyraq ataupun solat duha yang di awal pagi selepas saja waktu syuruk, ataupun ada yang berkata lebih kurang setengah jam selepas waktu syuruk. Ada hadisnya. Demikian juga solat duha, Nabi SAW berkata sebaik-baik waktu duha itu adalah apabila anak-anak unta yang tidur bangun kerana mula terasa kepanasan matahari. Kalau kita di Malaysia ni mungkin lebih kurang antara 9.30 hingga 10 pagi, lebih kurang begitu ya. Jadi pada malam hari pula baginda menetapkan pada baki 1/3 malam sebagai waktu yang terbaik untuk kita berqiyamul lail, kerana Allah SWT turun pada langit dunia yang terbawah pada baki 1/3 malam. Hadis sahih Muslim. Jadi baginda menetapkan masa-masa ini bukan sesuka hati, ya, sehingga kita pun boleh menetapkan sesuka hati, tapi cuma itu berdasarkan wahyu daripada Allah SWT. Demikian dia, iaitu masa dalam sehari. Baginda juga ada menetapkan hari-harinya sebagai hari Jumaat, hari yang terbaik dalam seminggu. Kita ada hari Arafah, hari yang terbaik, baik bagi mereka yang mengerjakan haji, ya, yang wukuf di Arafah, mahupun bagi umat Islam di seluruh dunia. Kita ada hari 2 Aid, Aidul Adha, Aidul Fitri. Semua itu Rasulullah yang tetapkan. Sudah tentu kita pun tak boleh, Rasulullah boleh letak hari-hari, kita pun boleh letak hari-hari. Sudah tentu tak boleh. Baginda juga berdasarkan petunjuk wahyu menerangkan beberapa hari yang baik, seperti hari-hari 13, 14, 15 yang disebut sebagai hari-hari putih, di mana baginda menganjurkan kita berpuasa. Ada juga hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada 10 malam yang terbaik, yang ini pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada 10 siang yang terbaik, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semua itu berdasarkan wahyu. Dan sebagaimana baginda menetapkan, kita tak bolehlah pula kata, Nabi buat, aku pun boleh buat. Apa, kau ingat kau Nabi ke? Okay? Jadi sama juga tadi kalau ikut hari, kalau bulan. Bulan Ramadan, bulan terbaik. Selepas itu adalah bulan Muharram. Sabda Nabi SAW, bulan yang paling baik, bulan paling utama ataupun puasa paling utama selepas puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, yang ini puasa Muharram. Jadi semua ini berdasarkan wahyu dan kita mentaatinya, dan kita tidak menjadikan ia sebagai dalil, sebagai hujah. Nabi boleh buat hari-hari tertentu, Nabi boleh buat masa-masa tertentu, aku pun boleh buat. Aku pun nak buat bid'ah. Kalau orang tanya, kenapa kau khususkan masa ini untuk buat amalan ni? Kenapa kau khususkan hari ini untuk buat amalan ni? Nabi buat, kita pun buat. Sejak bila jadi penghujahan begitu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun
cannot brain. Cannot brain. Why these people make such argument that is so weak? Do they think they are the prophet, that they can do as how the prophet did? The prophet sallallahu alaihi wasallam did not do it on his own desire, but it is from the wahyu, from the revelation from Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja ya, itu saja Ustaz Mohsin memberi 3 dalil. Bukan Ustaz Mohsin saja, lain-lain ustaz pun kalau kita tengok dalam rangka mereka nak membela sesuatu bid'ah, nak menjustifikasikan sesuatu bid'ah, nak menghasanahkan sesuatu bid'ah yang mereka tetapkan pada hari sekian, mereka membawa hadis-hadis itu. Padahal sekali lagi saya ulangi, hadis-hadis itu memang sahih, tetapi Rasulullah SAW menetapkannya, mengkhususkannya berdasarkan petunjuk wahyu, dan baginda memang ada authority melakukannya because he is the messenger of God. Baik, ada satu lagi hujah juga. Mereka berkata, kenapa kita tak boleh khususkan sekian-sekian hari untuk ibadah? Tak boleh khususkan 12 Rabiul Awal untuk sambutan Maulid. Kenapa tak boleh khususkan malam pertama, ketiga, kelima, ketujuh untuk majlis tahlil? Padahal kalian pun boleh mengkhususkan malam-malam tertentu, hari-hari tertentu untuk kelas-kelas ilmu. Kelas-kelas kuliah-kuliah ilmu. Hari Isnin kuliah tafsir, hari Selasa kuliah fiqh, hari Rabu kuliah tafsir. Tafsir dah sebut tadi, kuliah hadis dan sebagainya. Kalian pun boleh tetapkan harinya juga. So kami pun nak menetapkan hari untuk buat ibadah sekian-sekian. Sekali lagi ya tuan-tuan dan puan-puan, why these people, their brain is not working. Apabila ditetapkan hari-hari tertentu untuk subjek kuliah-kuliah tertentu, itu bukanlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari sudut umum memang ibadah, sebab ibadah tu dari sudut bahasa, dari sudut umumnya, apa saja yang kita lakukan untuk mendapatkan keredaan Allah dan menjauhi kemurkaannya, itu secara umum. Tetapi apabila yang dikatakan ibadah, yang dilarang kita membuat bid'ah di dalamnya, ialah apabila kita mencipta atau adjust, modify sesuatu ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba sepatutnya taat saja. Sami'na wa ta'na, bukan buat yang baru-baru. Jadi kelas-kelas itu bukannya kita buat solat sunat kuliah tafsir hari Isnin, solat sunat kuliah hadis hari Rabu. Bukannya begitu. Itu hanyalah jadual untuk memudahkan kita mempelajari sesuatu subjek. Jadi sekali lagi, saya kehilangan perkataan nak sebut, nak kritik banyak-banyak, tak baik pula ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini saja ulasan saya ke atas kajian ke-7 Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri yang akan datang. Insya-Allah saya akan teruskan juga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.